قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hadis ke-31. Memelihara ilmu dengan cara menulisnya. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama susunan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari rahimahullahu taala dan diterjemah serta dihurai oleh muridnya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita telah berada pada hadis yang ke-31 berkenaan dengan bagaimana cara untuk memelihara sesuatu ilmu itu supaya dia tidak lari ataupun supaya ilmu itu tidak mudah hilang daripada kita yang bergelar sebagai talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala syaka rajulun minal ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni la asma'u minkal haditha fayu'jibuni wa la ahfadhuhu faqala sallallahu alaihi wasallam ista'in biyaminika wa awma'a biyadihi ila al-khatti akhrajahu at-Tirmidzi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari kalangan orang Ansar telah datang mengadukan halnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku sesungguhnya mendengar perkataanmu dan aku sangat kagum dan hairan dengan keindahannya. Tetapi aku tidak dapat menghafalnya. Maka apa yang perlu aku lakukan? Maka sabda Nabi SAW, hendaklah engkau menggunakan tangan kananmu sambil baginda mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang ia dengarkan. Dalam hadis ini tuan-tuan, bukan hadis ini saja, bahkan hadis yang sebelumnya, hadis yang ke depan nanti, hadis yang ke-32, hadis yang ke-33, secara khususnya tuan-tuan, hadis-hadis ini berbicara berkenaan dengan keharusan menulis hadis Nabi. Sebab ada hadis yang saya pernah sebut dalam kuliah sebelum-sebelum ini, sebab ada hadis Nabi melarang para sahabat daripada menulis selain daripada Al-Quran. Namun kita bertemu dalam 2-3 bab ataupun 2-3 hadis dalam kitab ini, Nabi perintahkan kepada para sahabat dia supaya menulis hadis tersebut. Jadi zahirnya kita melihat seolah-olah ada percanggahan di antara larangan dan juga suruhan. Ada yang berbentuk larang dan ada yang berbentuk suruh. Jadi ulama yang menghuraikan, yang mensyarahkan hadis-hadis baginda Nabi ini mengatakan bahawa larangan baginda Nabi itu adalah peringkat awal. Peringkat Nabi bimbang, takut-takut nanti berlaku percampuran di antara ayat Quran dengan hadis. Jadi bila hilang kebimbangan tersebut, maka Nabi perintahkan kepada sahabat supaya menulis hadis-hadis tersebut. Jadi tak timbullah percanggahan di antara dua hadis ataupun hadis-hadis yang kita tengok dalam bentuk larangan menulis dan bentuk suruhan menulis. Itu secara khususnya. Cuma secara umumnya ulama mengambil hadis-hadis ini dari sudut kaedah pembelajaran. Maka sangat-sangat sesuailah bagi talibul ilmi, khususnya anak-anak kita yang sedang belajar.
yang sedang belajar di peringkat sekolah, peringkat universiti dan sebagainya, maka ini Nabi SAW mengajarkan kepada umat dia kaedah dalam belajar. Salah satu daripadanya ialah hadis yang datang seorang lelaki Ansar mengadu kepada Rasulullah, yang mana beliau mendengar perkataan-perkataan yang diajarkan oleh Nabi ataupun hadis-hadis yang keluar daripada lisan baginda Nabi, dan dia kagum dengan apa yang Nabi sebutkan itu ataupun hadis yang Nabi sebutkan itu. Cuma masalahnya la ahfazu. Dia kata aku tak boleh nak hafal dia. Macam kita lah, kita pun bukan ingat semua. Bukan ilmu sahaja. Kadang-kadang orang rumah pesan pada kita suruh beli barang senarai, kita tak tulis. Kita sampai ke kedai, kadang-kadang balik tak ingat ada 1-2 barang yang kita tak beli. Kalau banyak, kita itu tabiat manusia dah. Yang ada sifat lupa dia. Jadi para sahabat ini datang mengadu kepada Rasulullah, aku tak ingat perkataan itu. Maka Nabi pun menyuruh sahabat ini ista'in biyaminik. Nabi suruh gunakan tangan tu dengan isyarat, maknanya Nabi suruh sahabat tu tulis. Ilmu tu tulis, ataupun apa yang kau dengar daripada aku tulis. Wa awma'a biyadihi ilal khatti. Dan Nabi mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang dengarkan. Ada penyair Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i menyebutkan al-ilmu saydun. Masyhur syair ni. Al-Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun. Ilmu ini kasayd. Tu asal ayatnya. Dia panggil tasbih baligh. Tasbih ni kalau tuan-tuan mengaji dalam satu cabang ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, tasbih ni ada banyak jenis. Perumpamaan kita panggil dalam bahasa Melayu, dia ada banyak jenis. Macam-macam jenis tasbih. Salah satu daripada bentuk tasbih itu dipanggil tasbih baligh. Bila mana tasbih tersebut ataupun ayat perumpamaan itu tidak ada perkataan seperti, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil adatut tasbih, dan tidak ada wajhus syabah dalam ayat perumpamaan tersebut. Wajhus syabah ni titik pertemuan di antara objek yang kita nak tasbihkan dengan yang kita tasbihkan. Dipanggil musyabbah dan musyabbah bih. So kalau adat dengan wajah syabah tak ada, maka tasbih tersebut orang Arab panggil tasbih baligh. Tasbih yang lebih tinggi berbanding dengan tasbih mursal mujmal, mursal mufassal dan sebagainya lah. Ada yang lebih tinggi lagi dah tasbih maklub, diterbalikkan. Diterbalikkan perumpamaan tersebut. Banyak lagi lah dalam ilmu balaghah. Cuma saya nak sebutkan Al-Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah ibarat seperti haiwan buruan. Maknanya haiwan liar yang engkau buru. Itu ilmu. Maknanya ilmu ni dia bukan benda yang jinak. Apatah lagi dengan jiwa kita yang kotor. Tubuh badan kita yang kotor, hati kita yang kotor, otak kita yang kotor, maka ilmu yang bersifat nur itu susah untuk melekat dalam diri kita. Jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Dan menulis itu adalah ibarat seperti tali yang boleh mengikat ilmu tersebut daripada hilang. Sebab tu kalau kita mengaji secara berkitab, kemudian kita tulis, dah habis dah kitab tu kita simpan dalam almari, 10 tahun kemudian kita buka, kita tengok ada catatan-catatan tu, maknanya kita tahu lagi. Maknanya kita pernah belajar dengan catatan-catatan demikian. Maka mungkin kalau kita ingat balik, kita boleh faham apa yang kita catat tu. Masalah mungkin kalau dalam fiqh maknanya taswir masalah, gambaran kepada masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab fiqh tu, maknanya kita boleh ingat balik. Tapi kalau kita datang dalam keadaan telinga sahaja yang kita bawa, maka kadang-kadang dia tak melepasi telinga pun. Al-kalamu, ada ulama sebutkan al-kalamu, perkataan ini idza kharaja minal qalbi, apabila dia keluar daripada hati, waqa'a fil qalbi, maka dia akan jatuh ke hati. Tapi al-kalam ni apabila dia keluar kharaja minal lisan, dia keluar daripada lisan je, maka kata ulama
perkataan yang sebegitu la yujawizul adhan, dia tak akan melepasi pun telinga. Tu bergantung kepada kebersihan jiwa orang yang menyampaikan pula. Tujuan dia menyampai itu tujuan apa? Kalau keikhlasan guru-guru, tok-tok guru, para masyayikh yang mengajar ni, keikhlasan mereka tu menyebabkan anak-anak murid dia jadi orang. Tu kita panggil dalam istilah kita sekarang ni ialah memanusiakan manusia, ataupun menghambakan hamba lah, menjadikan kita ni adalah hakikatnya adalah hamba pada Allah. So jadi hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tengok tok-tok guru melahirkan anak-anak murid dia yang hebat-hebat dulu-dulu. Tapi sekarang ni kita yang belajar, walaupun ramai guru-guru kita, tapi ilmu kadang-kadang secuit je ilmu yang ada pada kita. Tu barakah boleh jadi datangnya daripada guru ataupun daripada kita sendiri. Mungkin asbab-asbab tu daripada banyak jalan lah. Cuma saya nak sebutnya ialah ilmu yang liar itu boleh kita ikat, dia kata Imam Syafi'i, dengan cara kita menulisnya. Setiap ilmu yang kita dapat, kita catat dan kita tulis. Kalau tuan-tuan tengok penterjemah kitab ni, Syekh Fahmi Zamzam ni, antara benda yang dia tak pernah tinggal, yang sentiasa ada dalam poket dia ialah satu pen, yang kedua sugi, yang ketiga buku nota. Walaupun dia ni adalah muhaddis, Syekh Fahmi ni muhaddis. Seorang muhaddis ni maknanya dia boleh, bila dia bercerita tentang hadis, dia boleh tahu sanad-sanad hadis. Seorang yang alim, yang faqih, tapi dalam poket dia tak pernah tinggal buku nota kecil dengan pen dan sugi. Saya tengok anak dia selepas Syekh Fahmi meninggal, anak dia tunjuk dalam Facebook. Buku yang dia tunjuk tu yang keberapa? Tak silap saya dalam 40 lebih, 47 kalau tak silap. Maknanya ini buku yang ke-47 dah, yang sentiasa dibawa. Maknanya habis satu-satu. Saya ingat masa mengaji dengan Ustaz Azhar Al-Hadrami, Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami. Saya ingat dia baca kitab Ayyuhal Walad. Dia bagi tahu pengalaman dia kata antara benda yang dia tak pernah tinggal dalam poket dia ialah buku nota. Sebab apa? Sebab dia kata kadang-kadang bila kita duduk dalam satu-satu majlis ilmu, bukan sahaja orang akan tolak kita untuk mengajar. Kadang-kadang kita berdepan ataupun kita duduk dalam majlis tersebut, ada orang yang lebih alim daripada kita mengajar. So, kalau tak ada orang mengajar, mungkin orang kenal kita, orang tolak kita, "Ustaz, tolong ganti Ustaz." So, dalam poket ni dah ada dah nota-nota yang kita dapat daripada guru kita, orang lain, yang kita boleh share balik dengan orang lain. Kalau kita tak ada ditolak oleh orang lain untuk kita mengajar, maka kita boleh jadi murid dan kita boleh mencatat apa yang diajarkan. Ustaz Azhar Al-Hadrami pernah sebut dalam kuliah dia. Baik. Cuma saya nak sebutnya ialah Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa ilmu itu ibarat seperti haiwan buruan yang liar, dan kita boleh tangkap dia, boleh ikat dia dengan cara kita menulisnya. Maka dia kata qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Dia kata ikatlah haiwan buruanmu itu dengan tali yang sangat kukuh, dengan ikatan yang sangat kukuh. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan. Maka dia kata alangkah tak cerdiknya orang yang berusaha untuk menangkap ghazalah. Ghazalah ni dia ni apa? Rusa ke? Orang yang menangkap rusa, haiwan yang liar tu, tiba-tiba dia dapat dah wa tarudduha bainal khalaiqi tali'ah. Kemudian dia biarkan haiwan yang liar tersebut, setelah dia dapat tangkap, tanpa dia ikat. Ibaratnya begitulah. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, dapat ilmu tapi dia tak catat, maka ibaratnya dia dapat satu benda yang baik,
yang bernilai, kemudian dia biarkan ia berlalu begitu sahaja. Maka orang ni dia kata faminal hamaqah, alangkah tak cerdiknya orang yang bila dia dapat dah haiwan liar tersebut, tiba-tiba dia biarkan ia berlalu begitu sahaja, tanpa diikat dengan apa, dengan tulisan. Baik, jadi dengan sebab tulisan ulama inilah sampai pada kita. Dengan sebab para ulama duduk dalam keadaan menulis apa yang mereka dapat, apa yang mereka faham, apa yang dibuka untuk mereka, maka sampai ke hari ini kita boleh baca tulisan-tulisan mereka. Ulama-ulama besar kita boleh baca lagi perkataan-perkataan mereka. Kenapa ni? Kerana mereka orang yang menulis. Mereka orang yang bukan setakat ilmu yang mereka dapat mereka tulis, mereka kongsikan apa yang mereka perolehi daripada futuhan Allah Ta'ala, daripada pembukaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Mereka tulis, hasilnya kita dapat mafhum dari sudut isyari. Contohnya dalam kitab-kitab tafsir, kitab tafsir Ibnu Ajibah, tuan-tuan boleh lihat antara tafsir Ibnu Ajibah dibahagikan dua. Ada yang berbentuk ma'thur, ada yang berbentuk isyari. Ada yang dia ditafsirkan dengan apa? Dengan Quran dan hadis, dan ada yang ditafsirkan dengan isyari, maknanya apa yang dibuka oleh Allah Ta'ala pada dia. Setelah dia membaca ayat tersebut, dia diberi faham sebegitu oleh Allah Ta'ala, maka dia catat, ditulis dalam tafsir apa? Tafsir dia. Tafsir Ibnu Ajibah, tuan-tuan boleh lihat tafsir Ibnu Ajibah. Cuma saya nak sebutnya ialah hasil daripada ulama tulis ilmu tersebut, maka kita boleh baca hasil peninggalan mereka itu sampai kepada kita hari ini. Cuba bayangkan kalau ulama pun tidak jenis menulis juga. Jawab dia ilmu tak sampai pada kita. Bayangkan kalau sahabat pun tak menulis hadis. Nabi memang larang penulisan hadis. Jawab dia hadis tak sampai pada kita. Kecuali yang ada dalam dada sahabat, dipindahkan ke dada sahabat, dipindahkan sehinggalah sampai ke dada kita. Tapi disebabkan oleh Nabi tak melarang, bahkan Nabi suruh para sahabat menulis hadis, maka kita boleh lihat bagaimana usaha bersungguh-sungguh para ulama menulis hadis ini ataupun ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Maka kita boleh dapati ilmu tersebut sampai kepada kita ke hari ini, kita boleh baca lagi. Ini huraian yang dibuat oleh Syekh Fahmi ni. Mana Syekh Fahmi ada dah? Tak ada dah, Syekh Fahmi dah kembali ke rahmatullah dah. Tapi kita boleh baca lagi. Dicetak bila ni? Tahun 2004 kalau tak silap saya. Dicetak pada tahun 2004 cetakan pertama. Maknanya lama dah. Tapi kita baru baca tahun 2022 contoh. Tuan-tuan mungkin baca lebih awal lagi. Kat sini saya baca tahun 2022 contohlah. Maknanya lama dah Syekh Fahmi menulis penerangan terhadap hadis yang dihimpun oleh gurunya. So hasil daripada penulisan beliau tu kita boleh baca dan kita boleh ambil manfaat daripada apa yang dia faham ketika dia belajar dengan guru dia. Baik. Jadi sahabat ini datang bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan hadis yang dia dengar daripada Rasulullah, cuma dia tak ingat. Maka Nabi perintahkan supaya dia apa? Ista'in biyaminik. Guna tangan kanan engkau, maka tulis apa yang engkau dengar daripadaku. Itu tak menjadi satu larangan daripada Rasulullah. Baik. Kemudian tuan-tuan boleh lihat di akhir hadis ni Nabi sebut wa auma biyadihi ilal khatti. Nabi kata, Nabi suruh sahabat ni ista'in biyaminik, gunakan tangan kananmu. Kemudian Nabi mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang ia dengarkan. Nabi sebut ista'in biyaminik, dalam masa yang sama Nabi buat isyarat dengan tangan. Ini ulama ambil kaedah pengajaran Nabi. Ulama yang mengkaji bahagian metodologi, kajian dari sudut penulisan, kajian dari sudut pengajaran, bagaimana Nabi mengajar para sahabat dia. Maka ini di antara salah satu bentuk cara Nabi mengajar sahabat dia, dengan cara memberi isyarat. Banyak lagi lah, ada yang berbentuk rasam. Nabi lukis. Nabi duduk dengan sahabat dia, Nabi lukis atas tanah. Nabi buat satu garisan, kemudian Nabi buat 4 segi. Nabi buat satu garisan tengah, kemudian Nabi buat satu 4 segi. 4 segi, kemudian Nabi buat garis luar dia. Kemudian Nabi bagi tahu ini yang garis tengah ni adalah manusia. Yang sekeliling ni Nabi bagi tahu ini adalah ajal dia.
Ajalnya mengelilingi dia. Dan yang tepi-tepi ini adalah perkara-perkara yang boleh menyelewengkan dia, yang boleh menarik dia daripada tujuan asal hidup dia di dunia ni. Itu cara Nabi ajar. Nabi tunjuk, Nabi lukis. Tu tuan-tuan, kalau nak mengajar anak, kadang-kadang level anak kita ni, dia tak belajar melalui dengar saja. Terutamanya budak zaman hari ni. Budak zaman hari ni, dia tak boleh faham kadang-kadang dengan dengar je. Dia mesti tengok dengan mata, sebab dia zaman duduk dengan IT. Dia duduk dengan telefon, dia duduk dengan tab, dia duduk dengan laptop. So tuan-tuan, kalau bebel je dengan lisan, kadang-kadang macam tak dengar. Kita cerita bebel punyalah panjang, tapi seolah-olah macam dia pun tak faham apa yang kita bebelkan. Sebab kadang-kadang kita kena tunjuk, kita kena garis, kita kena tunjuk, kita lukisan dan sebagainya. Nabi, salah satu bentuk Nabi, kaedah Nabi mengajar sahabat-sahabat dia ialah Nabi lukis di atas tanah. Menggunakan menggunakan kayu atas pasir tu Nabi buat lukisan tersebut. Ada kaedah yang Nabi ajar para sahabat dia, Nabi menggunakan isyarat dengan tangan. Macam yang ni Nabi guna isyarat tangan. Nabi pernah menggunakan isyarat dengan berbagai-bagai cara. Kadang-kadang Nabi tunjuk lidah. Nabi nak bagi tahu anggota yang paling bahaya dalam diri manusia ialah salah satunya ialah lidah. So Nabi keluarkan lidah dia, Nabi tunjuk. Ni lidah Nabi tunjuk. Berbeza dengan sebut lidah aja, dengan kita keluarkan lidah. Orang nak fokus pun beza dah. Macam tuan-tuan kalau orang mengajar ada tayangan, rasa sedap sikit sebab apa? Boleh tengok sekali kan. Lepas tu sekejap-sekejap pasang video, seronok sikit. Dengar orang nasyid sekejap. Tu budak-budak suka gitu. Kalau mengajar straight je, boring dia tu. Okey, kita berhenti sekejap, take 5 ke take fire tau. Take fire ni maknanya kalau ada pelajar-pelajar nak isap okok je, boleh keluar isap okok dulu. Tu nak bagi tahu, nak suruh anak murid ni fokus, kadang-kadang kena tayang. Tunjuk, okey, tengok video ni sekejap dalam masa 2 minit, 3 minit. Tu Nabi tunjuk para sahabat dia, ada Nabi tunjuk, aku adalah kafilul yatim. Aku adalah orang yang akan menjaga anak-anak yatim ini sampai ke akhirat nanti. Umpama aku dengan anak yatim ni Nabi tunjuk begini. So maknanya Nabi dengan anak yatim ni teramat akrab, teramat baik, teramat rapat. Nabi tunjuk dengan jari dia, sababah dan wusta Nabi gunakan. Sebagaimana Nabi isyaratkan Nabi isyaratkan kiamat. Kiamat dengan aku dibangkitkan dengan kiamat nak berlaku, Nabi kata macam ni je. Nabi tak guna Nabi tak tunjuk macam ni tak. Nabi tak tunjuk jauh tak, Nabi tunjuk dekat. Aku dibangkitkan jadi Nabi dengan kiamat nak berlaku, sebelah je. Sababah dengan wusta. So Nabi menunjukkan isyarat tu salah satu daripada wasailut ta'lim. Salah satu daripada bentuk cara Nabi mengajar. Jadi dalam hadis ini ulama ambil pengajaran ataupun ulama ambil kaedah, iaitu cara bagaimana Nabi mengajar para sahabat dia dengan memberi isyarat. Lepas tu banyak lagi lah. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab berkenaan dengan kaedah pengajaran daripada Rasulullah, banyak lagi. Ada yang Nabi tikrar, Nabi ulang. Setiap benda yang Nabi cakap, Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali, Nabi ulang 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, Nabi kata. Aku nak beritahu pada kamu ni, ini dosa besar. Aku nak beritahu pada kamu, ini dosa besar. Nabi ulang 3 kali. Supaya apa? Supaya lekat dalam kepala orang yang mendengar tu. Sebagaimana kaedah yang saya pernah sebut, kullama takarrara taqarrara. Setiap kali benda tu diulang, maka dia akan jadi lebih kukuh, lebih mantap dalam jiwa seseorang tu. Supaya budak menghafal Quran lah. Kalau dia menghafal Quran tak mengulang, jawab dia tak ingat, supaya orang tak menghafal. Kalau tuan-tuan ada anak yang menghafal Quran, dia hanya menghafal je, dia tak mengulang. Tuan-tuan tebuklah surah apa, ayat apa, dia tak boleh baca. Macam dia tak menghafal. Tapi cikgu-cikgu duk up gambar dah. Anak saya dah khatam dah. Ni ustaz ada gambar dia. Cuba tuan-tuan tanya. Kalau dia tak mengulang, jawab dia tak ada. Macam tak ada. Sebab tu dia kena mengulang. Sebab tu jadual budak-budak hafiz, dia ada hafalan baru, dia ada waktu mengulang. Bila dia mengulang tu, dia akan menguatkan lagi ingatan-ingatan ayat-ayat yang dihafalkan dulu. Kalau tak ulang, jawab dia macam dia ni tak hafal Quran. Walaupun JAKIM dah keluarkan CJ sebagai penghafaz Al-Quran.
Tu kaedah yang Nabi gunakan, Nabi ulang. Supaya apa? Supaya datang dalam diri para sahabat tu apa yang Nabi nak sampaikan tersebut, masuk dalam jiwa para sahabat. Baik. Itu di antara banyak lagi lah tuan-tuan ya. Semua saya sebut sepintas lalu je berkenaan dengan salah satu daripada cara Nabi mengajar para sahabat dia. Baik. Kita tengok keterangan Syekh Fahmi. Daya ingatan atau hafalan manusia ini sangat terbatas. Kita mungkin ingat sesuatu untuk sekian hari atau sekian bulan. Dan beberapa perkara yang tertentu yang bersejarah dalam kehidupan kita. Mungkin kita ingat lebih lama sikit. Jarang ada orang yang kuat hafalannya sehingga ia ingat semua peristiwa yang berlaku 20 tahun yang lalu dengan ingatan yang sangat baik. Kita tak ingat dah tuan-tuan, zaman sekelas. Zaman sekolah rendah dulu, tuan-tuan ingat lagi semua nama kawan-kawan dalam kelas kita dulu. Saya tak ingat. Kalau tuan-tuan ingat, maknanya tuan-tuan orang yang kuat ingatan. Zaman sekelas di sekolah rendah dulu, kalau orang ini budak satu kelas dengan kita ni, zaman dah jahanam. Nama apa dia? Dengan muka pun kita tak ingat dia zaman tu. Muka dia macam mana? Sebut nama. Ada dia dalam kelas kita. Macam hilang benda tersebut. Maklumat tu macam hilang daripada kepala kita, daripada otak kita. Tu memang tabiat kita. Tabiat kita manusia. Kadang-kadang dia kata, seorang sahabat yang duduk berdampingan dengan kita dalam bas. Ni Syekh Fahmi bagi contoh. Syekh Fahmi bagi contoh ni berdasarkan pengalaman dia. Dulu awal-awal dia masuk KL tuan-tuan, daripada Kedah kan. Dia duduk Kedah. Awal-awal dia masuk KL, dia mengajar kitab hikam, dia masuk KL. So dia datang dengan bas je. Ni tuk guru kita usaha nak datang mengajar di Kuala Lumpur ni. Dulu-dulu dia datang dengan bas. Ni saya dengar sendiri apa yang dia cerita. Bila dia datang dengan bas tuan-tuan, antara benda yang dia buat ialah kalau dia beli tiket bas, mesti dia beli 2 seat. Sebab apa? Sebab dia tak nak nanti ajnabiyah duduk di tepi dia. Kita suka baru naik bas ada orang ajnabiyah duduk sebelah kita. Naik LRT bersesak-sesak, waktu tu kita suka. Lepas tu LRT bergerak pula, kita beralun lebih daripada LRT bergerak lagi kita. Supaya boleh apa? Boleh bersentuh sikit-sikit, boleh dengan amoy, suka. Syekh Fahmi cerita sendiri, dia kata kalau dia datang Kuala Lumpur, dia beli tiket bas, mesti dia akan beli 2 seat. Supaya apa? Supaya sebelah dia tak ada orang duduk. Dia tak nak ada ajnabiyah datang duduk di sebelah dia. Sebab kita tak tahu, tanya driver tanya orang jual tiket, tak tahu siapa yang akan duduk sebelah kita. Dulu-dulu tak ada tiket bas yang seat 2-1. Lepas tu baru ada 2-1. Dulu-dulu 2. Anak-anak kita yang belajar universiti dulu, contoh yang datang daripada negeri-negeri pantai timur. Kita biar je naik bas, duduk dengan siapa kita tak tanya. Daripada universiti, contoh yang belajar di UIA nak balik ke pantai timur, naik bas, kita tak pernah tanya anak kita naik duduk sebelah siapa. Duduk seat dengan siapa? Seat seorang ke ataupun seat berdua? Sebelah tu siapa? Perempuan ke lelaki? Kita tak tanya dah. Kita biar je. Itu warak tak waraknya kita dengan para ulama. Ni orang yang menterjemah ni sangat-sangat warak tuan-tuan. Dalam keadaan menaiki bas, dalam keadaan masa tu tuan-tuan, kalau naik bas ni maknanya tak banyaklah dia punya pendapatan, tapi dalam keadaan nak jaga syariat supaya apa? Perjalanan tersebut tidak ada orang yang ajnabiyah duduk bersebelahan berdekatan dengan dia, dia sanggup beli 2 tiket. Tu Syekh Fahmi ni dia cerita naik bas ni. Kalau tuan-tuan dengar cerita Ustaz Azhar Al-Hadrami lagi pi mengajar naik lori sampah tuan-tuan. Tak ada kemudahan pada masa tu. Nak beli motor tak ada duit, nak beli kereta tak ada duit, tapi nak menyampaikan ilmu ni, baru balik daripada Yaman ni. Mula mengajar dengan apa? Ni saya dengar cerita sendiri juga waktu duduk mengaji dengan dia sikit-sikit lah. Dia cerita naik lori sampah. Turun sampai satu tempat turun. Dia tahu. Sambil tu bawa nota, saya sebut tadi, bawa nota dalam poket tu akan sentiasa ada lah dalam poket tu. Cuma nak beritahu usaha juhudnya para ulama nak menyampaikan ilmu pada kita.
Ni Syekh Fahmi cerita ni, seolah-olah macam pengalaman dia. Bila saya baca ni, saya teringat apa yang dia sebut dalam kuliah. Baik, kadang-kadang dia kata seorang sahabat yang duduk berdampingan dengan kita di dalam bas, yang baru sahaja dia perkenalkan dirinya dan menyebut namanya di hadapan kita, tiba-tiba waktu kita mahu berpisah dengan dia, kita sudah lupa namanya. Apakan lagi nombor telefon yang sampai 8 angka. Ni nombor telefon bini kita pun kita tak ingat. Nombor telefon anak kita lagi kita tak ingat. Berapa orang anak pula ada? 10 orang, 5 orang anak, 5 orang anak, 3 orang anak pun kita tak ingat dah. Sebab tu ilmu perlu dicatat, maklumat perlu dicatat. Supaya apa? Supaya dia tak hilang. Sekarang ni lagilah senang, boleh catat apa? Boleh catat dalam telefon je. Apakan lagi nombor telefon yang sampai 8 angka, maka susah sekali untuk kita mengingatinya. Kalau kita pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan, jangan cuba-cuba berlagak untuk mengingati segala sesuatu yang mahu dibeli tanpa menulisnya. Seringkali bila sudah balik ke rumah, baru kita tepuk dahi. Saya lupa. Ni bahasa percakapan Syekh Fahmi ni. Dia tulis dalam bentuk bahasa percakapan supaya mudah kita supaya dia dekat dengan orang yang membacanya. Begitulah yang namanya manusia, tempat kesalahan dan kesilapan. Sebab tu ada daripada kalangan ulama yang mengatakan asal makna insan tu adalah daripada nasia, daripada lupa. Ada juga yang mengatakan daripada makna uns, daripada makna jinak. Cuma ada juga ulama yang mengatakan bahawa manusia tu asalnya daripada nasia, daripada sifat lupa. Sebab tu bila lupa Allah Ta'ala tak ambil kira. Rufi'al qalam kan, Allah Ta'ala angkat, maknanya tak catat sebagai satu kesalahan. Bila kita buat sesuatu yang salah itu dalam keadaan kita lupa. Itu sifat manusia, sifat kita dah. Dia kata satu-satunya cara untuk kita dapat mengingati segala sesuatu ialah dengan menulisnya. Apakan lagi ilmu yang luasnya macam lautan yang tak bertepi. Rasanya hampir tak ada orang yang dapat ingat segala-galanya dan terus berkekalan ia tidak lupa. Adakah orang macam Imam Syafi'i? Saya ingat masa mengaji, ini kisah yang diceritakan daripada lisan ke lisan lah. Al-Imam Syafi'i punya kuatnya ingatan dia menulis menggunakan air liur dia. Air liur ni tak ke mana sangat lah tuan-tuan. Boleh kekalan. Hilang air liur tu, dia dah ingat dah apa yang dia ingat, apa yang dia tulis tersebut. Tu kuatnya ingatan. Sebab tu bila satu hari dia terlupa, maka dia mengadu pada guru dia Waqi'. Sebabnya ialah kerana terlihat aurat kita, bukan terlihat aurat, melihat aurat kita. Sebab tu tak ingat banyak kita. Tambah-tambah benda yang bermanfaat, lagilah payah kita nak ingat. Mana tadi? Rasanya hampir tak ada orang yang dapat ingat segala-galanya dan terus berkekalan ia tidak lupa. Oleh kerana itu para ulama ahli hadis membahagikan ad-dhabtu. Ad-dhabtu ni ingat kepada dua bahagian. Satu dipanggil dhabtu sadrin, yang kedua dipanggil dhabtu kitabin. Ini cara ulama-ulama mengingat. Satu, ada yang bernama dhabtu sadri. Dhabtu sadri, sadr dada. Dhabt ni maknanya mengingat hanya menggunakan dada. Maknanya para ulama yang jenis macam ni, yang kuat ingatan ni, dia boleh simpan maklumat khususnya hadis, dia boleh simpan di dalam dadanya. Dia boleh simpan di dalam dadanya, dan waktu dia nak kepada maklumat tersebut dia boleh keluarkan. Macam yang saya pernah dengar sendirilah. Antaranya ialah Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki pernah baca hadis dengan sanad. Hadis innamal a'malu binniyat, dibaca sanad dia daripada siapa ke siapa sehinggalah sampai kepada Rasulullah. Ada lagi yang disebutkan zaman kita lah, almarhum Syekh Husni Genting. Syekh Husni Genting ni, tanyalah sanad apa pun dia boleh ingat, daripada siapa ke siapa sampailah kepada, kalau salsilah tu salsilah buku sampai kepada tuan punya buku. Kalau dia adalah salsilah ilmu, maka dia akan sampai kepada tuan yang punya ilmu tersebut. Ilmu akidah melalui jalan Asy'ariyah,
maknanya daripada Imam Asy'ari. Dia ada sanad tu sehingga sampai kepada Imam Asy'ari, dan dia boleh baca tanpa melihat buku. Dia boleh baca satu-satu daripada siapa ke siapa ke siapa ke siapa dia ambil. Tu orang yang kuat ingatan. Cuba bagi kat kita. 3 orang lupa dah kita. Ayah bin apa nama apa? Zaid. Zaid bin apa? Bin Abdullah. Abdullah bin apa? Bin Ja'far. Ja'far bin apa? Tak tahu. Tu bukan kita je. Dia miss kat mana? Ayah kita pun dah miss dah. Tak tahu dah. Nama tok dia pun dia tak tahu dah. Tanya tok-tok pun tak tahu juga. Setakat 4 keturunan je kita tahu. Keturunan kita. Tak tahu daripada mana. Nasib baiklah kita tak tahu. Kalau kita tahu boleh jadi susu gaduh entah sampai ke Abu Jahal. Na'udzubillah. Kita tak tahu nasib baik. Nasib baiklah aku tak tahu keturunan kita ni siapa. Tapi tak apalah. Kalau Abu Jahal pun anak cucu dia dah jadi orang yang beriman, dia okey lah. Cuma nak beritahunya, kita tak kenal, tak tahu. Dan kalau diberitahu pun kita tak ingat. Bin apa dah dulu tok kita? Nenek kadang-kadang kita tak ingat dah. Nama apa nenek itu tu sebab apa? Sebab lemahnya ingatan kita. Tu tabiat kita. Jadi ada ulama yang dhabtu sadri, sifat dia boleh simpan maklumat tu di dalam dada dia je. Dengan syarat bila dia simpan dalam dada tu, yatamakkanu min istihdarihi, dia boleh menghadirkan maklumat tersebut waktu dia nak. Kalau dia tak boleh datangkan maklumat tersebut waktu dia nak, tu maknanya dia tidak termasuk dalam dhabtu sadri. Dia tak termasuk orang yang ingat orang yang ingat ataupun simpan maklumat dalam dada. Orang yang menggunakan dhabtu sadri ni, kaedah dhabtu sadri, simpan dalam dada ni, maknanya dia boleh keluarkan maklumat itu saat dia nak. Bila orang tanya je dia boleh cerita. Tu dhabtu sadri. Macam apa? Macam orang sebut ulama-ulama Al-Azhar kan, ulama-ulama Al-Azhar yang alim-alim ni, terutamanya yang menghafaz Quran ni tuan-tuan, dia ada kopiah yang berbeza-beza yang dipakai. Ni budak-budak Azhar cerita kat saya lah, wallahu alam, saya bukan belajar di Azhar. Cuma dia beritahu ada daripada kalangan mereka ni yang terlampau ingat ayat Quran ni, tuan-tuan tebuklah dia pukul berapa pun. Pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, bahkan kadang-kadang suruh baca ayat daripada belakang ke depan pun dia boleh baca. Tu orang yang dhabtu sadri. Saat nak dia boleh keluarkan. Kita surah apa? Surah Amma Yatasaalun ke bawah pun bertukar-tukar kita baca. Baca Qul ya ayyuhal kafirun depan pak mentua, tak habis, tak jumpa penutup dia. Lakum dinukum waliyadin, tak jumpa. Sebab apa? Baca depan pak mentua. Tu nak beritahu kita, kuliah pun kita tak ingat. Apatah lagi kita nak ke surah-surah yang lebih besar. Tapi kritik pandai kita. Alah ustaz tu baca tak ingat surah ni. Surah apa? Surah Baqarah pun tak ingat ustaz. Kita yang duduk belakang sedap, padahal kita surah Baqarah pun kita tak hafal. Surah-surah dari Muqaddam pun kita tak hafal. Tapi bila orang tak ingat, mula kita mengeji. Paling-paling tidak tak keji di lisan pun, dalam hati kita mencebik perbuatan-perbuatan apa yang sebegitu. Baik, sedangkan itu tabiat manusia dah, lupa dan ingat tu. Baik. So ulama-ulama satu menggunakan dhabtu sadri, dan ada yang bernama dhabtu kitabi. Maknanya ni menggunakan buku. Dia tulis di dalam buku, dia jaga apa yang dia dapat tu, ilmu yang dia dapat tu, dengan cara dia menuliskan ilmu tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Tuan-tuan boleh lihatlah, kalau sanad-sanad hadis, tuan-tuan boleh lihat dalam kitab-kitab hadis ada daripada siapa ke siapa ke siapa ke siapa. Hadis musalsal contohnya. Hadis musalsal ada daripada siapa ke siapa, ambil daripada siapa ke siapa sampailah kepada baginda Nabi yang menuturkan hadis tersebut. Itu ditulis dalam kitab. Baik. Dhabtu sadri ni dia terjemah. Maksud dia, dhabtu sadri artinya ingat di dalam dada atau hafal tanpa catatan, iaitu bagi orang-orang yang tertentu yang sangat kuat hafalannya. Adapun dhabtul kitab itu maka artinya ingat dengan cara ditulis di dalam kitab, iaitu bagi orang yang kurang kuat hafalannya. Kita yang mutaakhir ni dhabtu sadri pun tidak, dhabtu kitab pun tidak, hebat kita. Dhabit dada pun tidak, dhabit kitab pun tidak kita. Tu kita lebih hebat daripada ulama-ulama dulu. Kedua-dua cara ini diterima sebagai syarat tahammul. Tahammul ni maknanya nak tanggung ilmu.
mampu membawa ataupun memelihara ilmu hadis. Ini khusus untuk ilmu hadis lah. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain. Untuk memperoleh ilmu tu sama ada dua cara tadi. Sama ada melalui dhabtu sadri, dengan kita simpan terus dalam dada, ataupun dhabtu kitabi. Boleh juga dua kaedah tersebut. Oleh kerana itu hendaklah kita yang lemah ingatan ini mencatat segala sesuatu yang hendak kita pelihara supaya ia tidak hilang dari ingatan kita. Baik. Hadis berikutnya saya nak baca ya. Sebab dia lebih kurang sama tuan-tuan. Berkenaan dengan suruhan Nabi supaya menulis hadis-hadis. Yang pandai tolong menuliskan bagi yang kurang pandai. Ini satu kaedah lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara qissatan fil hadithi faqala Abu Syah uktubu li ya Rasulullah faqala uktubu li Abi Syah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suatu khutbah. Ni khutbah yang Nabi baca satu hari, kalau tak silap saya satu hari selepas daripada pembukaan kota Mekah. Selepas apa? Selepas berlaku satu pembunuhan daripada kabilah Khaza'ah yang membunuh daripada Bani Laith. Bila berlaku pembunuhan tersebut, maka Nabi pun berkhutbah. Bunyi dah. Nabi pun berkhutbah. Ringkasnya, bila mana Nabi berkhutbah, ada isi-isi yang Nabi sebut tu berkenaan dengan kehormatan tanah suci Mekah. Nabi kata tak benarkan cabut tanam-tanaman, tak benarkan memburu haiwannya dan sebagainya lah. Nabi sebut dalam hadis tersebut. Kemudian datang seorang lelaki yang bernama Abu Syah. Dalam riwayat lain tak sebut nama. Dalam satu riwayat sebut Abu Syah. Dalam hadis ni sebut Abu Syah. Abu Syah ni daripada Yaman. Dia datang, dia kata, ya Rasulullah, tolong tuliskan untuk aku isi khutbah tadi. Lalu Nabi perintahkan kepada sahabat yang boleh menulis, tolong tulis untuk Abu Syah ini isi khutbah yang aku bagi. Itu maknanya Nabi mengajar satu kaedah, satunya menulis, dan yang keduanya, bila mana kita tak pandai menulis, kita tak mampu, tolong minta dengan orang lain yang boleh menulis. Itu kita yang tak pandai menulis, kita boleh ambil daripada para ulama yang menulis. Baik. Keterangan saya baca. Telah kita sebutkan dalam keterangan hadis sebelum ini bahawa satu-satunya cara untuk mengatasi sesuatu masalah bagi orang yang kurang kuat hafalannya ialah dengan cara menulis apa yang didengar atau dilihat. Tetapi apa pula yang mesti dilakukan oleh seseorang kalau ia sendiri tidak mempunyai kepandaian menulis atau ia pandai menulis tetapi lambat sekali? Maka satu-satunya cara pula ialah dengan meminta bantuan kepada orang lain untuk menuliskan ilmu baginya. Maka atas dasar ini para ulama yang mengerti dan yang punya ilmu yang banyak, mereka mengarang kitab-kitab lalu menyiarkannya untuk menjadi bahan bacaan orang lain. Dengan cara itu pelajar agama atau orang awam cukup dengan memiliki kitab yang telah disusun oleh para ulama dan mereka terus sahaja mempelajarinya. Apakah lagi di zaman teknologi yang canggih ini, bermacam-macam cara dapat ditempuh untuk mendapat ilmu, dapat melalui tali kaset, video, radio, TV, VCD, telefon dan lain-lain. Semuanya ini adalah alat-alat yang canggih yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, pembentukan akhlak atau menyalurkan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Alat-alat moden ini tidak ada salahnya, yang salah ialah program jahat yang menggunakannya. Oleh itu manusia yang bertugas sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini jangan sampai menyalahgunakan alat-alat ini untuk tujuan jahat atau untuk memenuhi kehendak hawa nafsu. Itu huraian Syekh Fahmi kepada hadis berkenaan dengan Abu Syah yang Nabi suruh orang lain tolong tulis untuk beliau. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-32 akan datang insya-Allah 33. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.